السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kesuat 58. Kita ambil balik daripada tanbihan itu, sambung terus. Zakara al-ulama'u anna al-khalaiqa taqumu min quburihim ala halatihim allati kanu 'alayha fid dunya. Telah menyebutlah oleh ulama bahwasanya sekalian makhluk al-khalaiq itu ialah sekalian makhluk akan bangun dari kubur mereka, taqumu min quburihim ala halatihim, atas keadaan mereka allati kanu 'alaiha fid dunya, yang adalah mereka itu di dalam dunia. Al-kabiru kabirun, orang tua kalau mati ketika tua maka bangun juga tua. Dalam bahasa Arab ni kalau kata kabir tu besar, tapi dalam bila dia sebut alif lam al-kabiru kabirun tu jadi makna tua. Was-saghiru saghirun, kalau dia mati muda kanak-kanak maka bangun juga saghirun, kanak-kanak. Itu kaifiat cara makhluk manusia dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Fa idza dakhalu al-jannata, maka apabila masuk sekalian mereka itu ke dalam syurga, dakhalu syababan thaniyan, masuk sekalian mereka itu hal keadaan menjadi pemuda kali kedua. Maksudnya kalau mati tua, bangkit muda. Kalau mati kanak-kanak, bangkit pun tua, tapi bila dah masuk syurga baru diubah. Kalau matinya kanak-kanak, bangunnya kanak-kanak juga, tapi akan menjadi umur yang muda. Dalam hadis yang lain, rate umur dia tu 33. Itulah umur paling tengah sekali. Idza istaqarra ahlul jannah fil jannah, apabila tetaplah ahli syurga dia dalam syurga, wa ahlin nari wa ahlun nar fil nar, dan ahli neraka dalam neraka. Saya rasa baca dah yang ni, tapi kita ulang balik, terus lagi laju. Yu'ti, kalau dah mati ni tuan-tuan, ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka, akan jadi apa pula? Maka yu'ti bil mauti, didatangkan dengan satu makhluk, nama dia al-maut. Al-maut itu digambarkan makhluk. Kabsyun amlah, dalam bentuk kibas yang amlah, yang kelabu. Hatta, sehinggalah al-maut itu yaqifa bainal jannati, berdiri dia antara syurga wan nar, duk celah-celah antara syurga dan neraka.
Wa yunadi munadin, dan menyerulah suara yang menyeru. Tak disebut siapa. Ya ahlal jannah, dengar suara seru lagu tu. Wahai ahli syurga, hal ta'rifuna hadha, hampa kenal tak siapa ni? Jadi ditunjuk kepada makhluk yang bernama Al-Maut ni. Tanya ahli syurga. Apa jawab ahlul jannah? Fayaquluna hadzal maut. Semua kenal. Maka menjawablah ahli syurga, oh itu ialah kematian. Tapi ahli syurga minta apa? Fadhbahuhu, sembelihlah oleh sekalian kamu akannya, hatta la namut abadan. Maksudnya bunuh abang dia. Kalau dia dah mati, kami tak mati. Yalah, itu harapan ahli syurga. Sebab kita duk mati ni pasal dia ada. Lawan kepada ahli syurga, wa yunadi munadin ya ahlan nar, dan menyerulah suara yang menyeru, hei ahli neraka, hal ta'rifuna hadha, adakah kamu kenali apakah ini? Tapi mata ahli neraka kata, la tadhbahuhu, ini jangan sembelih dia, jangan duk bunuh dia. Pasal apa dia minta jangan bunuh dia, sedangkan ahli syurga minta bunuh? Asallah, itu dia punya harapan dia. Mudah-mudahan Allah itu ay yaqdi alaina bil mauti, Allah hukumkan ke atas kami dengan kematian. Kalau mati itu sudah mati bagi ahli neraka, jadi kami tak mati dah. Di lagu tu kan. Tapi kalau dia tidak mati lagi, jangan sembelih. Mudah-mudahan Allah jadikan apa? Allah jadikan pula kami itu ada lagi mati. Kalau dia tak mati, mana mati akan ada lah. Kerana berdasarkan ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau dia ada, tak dibunuh lagi, kami akan mati. Kalau kami mati, fanastarihu minal azab, barulah kami boleh rehat daripada azab. Lagi mati tu hidup, kami pakai tak rehat. Itu perbezaan antara dua ahli syurga dan ahli neraka. Tu dia tuan-tuan. Ni bila ni, ini baru ahli syurga masuk syurga, ahli neraka balik neraka, kejadian itu yang berlaku. Baik. Qala, maka berkatalah Nabi, fayudhbah, dan disembelih, artinya dibunuh maut itu di mana? Bainal jannati wan nar, celah-celah syurga dan neraka. Jadi kalau sebut isu celah syurga neraka ni, ada satu isu, iaitu isu pandangan mazhab Mu'tazilah. Seperti yang kita maklum, mazhab Mu'tazilah antara mazhab zaman dulu, zaman para ahli ulama 300 tahun lepas pada Nabi itu. Dan itu di antara akidah yang ditolak jumhur ulama. Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ditolak. Kenapa ditolak? Kerana dengan Mu'tazilah dia utamakan akal. Dalil Quran dan hadis ni entah di mana. Kerana dia terpengaruh dengan pahaman falsafah Greek dan Yunan. Jadi timbul pahaman yang pelik. Contoh, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, nama orang beriman tuan-tuan, walaupun sebesar zarrah iman dia ada waktu dia mati, jahat tak kira, mayang apa, ibadah apa pun tak buat. Tapi bila dia meninggal dunia, maka ada hisab, ada timbangan. Adilnya Allah Ta'ala, kalau dia beriman, masuklah dulu neraka sebab hang tak buat ibadat apa, dosa hang banyak. Maka setelah diazab lama masa, ribu-ribu tahun, habis dah yang selayak dia terima, dia keluar masuk syurga balik. Pasal itu ada cerita, lepas ke belum saya tak tahu lah, tak ingat, tak jumpa. Yang paling akhir sekali masuk ke syurga lah, maksudnya dia lah paling akhir sekali keluar pada neraka. Lepas dia keluar, neraka tu tutup terus. Neraka satu tu je lah. Nama dia neraka Jahannam.
Yang orang Melayu duk buat layak buruk tu. Dah neraka Jahannam tak ada lah. Tuan-tuan, neraka Jahannam ni sama ada malaikat Israfil kah, malaikat Jibril, antara yang sangat prihatin para malaikat ni dengan neraka tu. Tuan-tuan ingat balik, neraka Jahannam ni untuk siapa? Untuk orang yang berdosa di kalangan orang beriman yang buat dosa, itulah neraka kita. Khusus. Itu akidah kita. Dah habis masuk neraka, masuk syurga balik. Tapi Mu'tazilah kata aku ni, kalau orang tu beriman, dia buat dosa, janji dia buat dosa, dia menafikan timbangan. Dia tak masuk syurga, neraka pun tak dapat. Habis orang tanya balik, duk tahu mana? Duk celah-celah. Punggah aku tu. Duk di celah-celah, dia nak tiru hak ni. Jadi timbullah akidah al-manzilah, satu kedudukan bainal manzilatain, antara dua celah-celah. Itu pandangan yang ditolak jumhur kerana banyak bertentangan ayat Quran dan juga hadis Nabi. Timbangan, al-mizan, kemudian hisab, dihisab kan di depan Allah tu nak tahu tang mana. Pandangan ni yang ditolak. Dia tak boleh tiru hak ni, ini cerita lain. Ini cerita nak dibunuh, disettlekan terhadap satu makhluk nama dia maut. Summa kemudian yunadi munadin, habis maut tu disembelih, dibunuh, ada suara pula duk seru. Suara ni kata apa? Ya ahlal jannah, kalau kepada ahli syurga, ahli syurga, khuludun bila mautin, kekal tak mati-mati lagi. Wa ya ahlan nar, ahli neraka, khuludun bila mautin, kekal tak mati juga. Maka jadi apa pada tu? Ni dimula ni cerita kuih-kuih masuk dalam syurga. Banyak lagi ni, tuan-tuan tengok. Banyak cerita masuk dalam syurga. Bukan masuk-masuk senyap habis cerita. Ada step dia. Baik. Fahina idzin, maka ketika itu yafrahu ahlul jannati bil khuludi fiha, bergembiralah ahli syurga bil khuludi fiha, kerana kekal di dalamnya. Syurga kita kekal. Wa yaghtammu, dan bersedihlah ahlun nar, ahli neraka, li tulil azabi fiha, kerana panjang. So kalau hadis ni sebut kerana panjang, maknanya hak tu orang beriman yang masuk neraka. Sebab kalau orang kafir, tuan-tuan, tak ada panjang, tak ada pendek, kekal. Li tulil azabi fiha. Ini ada satu khilaf ulama bawah tu. Wakhtalafa fi man yadhbahuhu, dan khilaflah ulama pada mereka yang membunuhnya tu. Mati tu siapa bunuh? Faqila, dan kata sebahagian ulama, qil tu kata qil tu guna kata qil ni pandangan ulama yang tak tahu siapa kata, tapi ada disebut yang membunuhnya ialah Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Ada kata ulama gitu. Waqila, dan kata setengah ulama, Jibrilu alaihi salam. Jibril diberi tugas untuk membunuh kematian. Baik. Lagi satu isu berkenaan dengan ahli syurga ke ahli neraka ni, yang duk neraka tak masuk syurga dah, mereka itu kekal. Lagu mana nak beza kekal dia, kita hak masuk syurga, diri syurga tu ada yang masuk neraka, dan diri neraka itu nak beza dengan sifat baqa Tuhan. Kan Tuhan ada sifat yang ketiga. Sifat kedua qidam, sifat pertama wujud, sifat ketiga baqa. Nak beza aku nah. Kata yang lain semua musnah. Kullu man 'alaiha fan, setiap mereka yang berada di atasnya itu binasa. Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Allah, maksudnya zat Tuhan tu je kekal. Tiba-tiba ni ahli syurga
kekal, khulud. Ahli neraka khuludun. Nak beza ke mana? Bezanya sangat mudah. Kalau saya ingat saya cerita dah dulu, tapi tak tahu tang mana, agak-agak banyak tempat sangat. Kalau ahli syurga, dia guna kalimah khalada. Khalada tu khulud, kekal. Tengoklah mana-mana ayat Quran. Khalidina fiha, itu dia tu khalid. Kalau sifat Tuhan, dia tak guna khalidin. Pasal apa? Ada beza. Dia guna yabqa, baqa. Dan tak diguna kalimah baqa untuk cerita ahli syurga yang kekal. Tak ada ayat Quran cerita bunyi gini, yabqauna fiha. Pasal apa? Itulah kehebatan bahasa Arab. Kalau yabqa, kekal itu, artinya dia tidak ada awal. Kalau khalada, dia ada permulaan. Tapi Tuhan nak dia kekal, artinya dia dikekalkan. Itu beza dia, dikekalkan. Habis kalau kita guna juga, ada ayat Quran saya tak ingat, menceritakan makhluk itu, dia guna kalimah yabqa. Kata ulama pula, yabqa itu, kekal itu bukan kekal baqa haqiqi, tapi dia panggil baqa zamani, dari sudut masa. Contoh, kita jumpa kawan kita baru buat rumah, pindah rumah, duduk rumah baru. Ni nak duduk sini sampai bila? Kami duduk ni sampai bila-bila. Nampak? Bila-bila tu seolahnya tak ada penghujung. Tapi bila-bila itu, kata ulama, baqa zamani, masa saja. Bila selama mana hang hidup. Kalau dah hang mati, rumah ni runtuh, dah kiamat, habislah. Itu dipanggil zaman. Tapi kalau kata khalidin, maknanya kekal juga. Dia ada permulaan. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, khalidin artinya dikekalkan. So ada beza, yang kekal hakiki zati, dengan yang kekal kerana dikekalkan. Itu lain. Itu bahasa, penggunaan bahasa. Jadinya tuan-tuan, cerita dia aku ni. Kalau kita buat contoh, kita pergi hospital, tengok adik-beradik, kawan, selalu kita dengar bahasa tu. Oleh kerana dia teruk sangat, kita kata sampai alat hospital tak boleh nak baca, keciuman ni punya Allah tinggi, nak meletup kepala, darah tinggi, punya Allah tinggi, tekanan pressure dia hak atas naik sampai 250, duk gelong gitu ya, punya tinggi. Kemudian gula pun naik sampai 40 dekat 30, habis metah. Betul orang kata apa, pergi hospital je, balik main cerita lagu mana Pak Long Hang, dah ditidurkan. Kalau istilah ditidurkan dengan orang yang pilih sendiri mana yang lemah. Ini saya nak pergi tidur tak? Orang ni sehat, dia nak pergi tidur sendiri. No, ditidurkan maknanya dia lemah. Samalah. Bila Tuhan nak, Tuhan kekalkan. Bukan berarti kekal itu sama sifatnya dengan zat, sifat baqa Tuhan, tidak. Itu penjelasan dia bagi faham clear. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini sudah saya sebut berkali-kali dah, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Jadi Abbas itu pak menakan Nabi. Maka Ibnu Abbas kata Rasulullah, a'lamu bil Quran, antara orang yang alim dengan Al-Quran. Kalau buka tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsirul Kabir, tafsir Fakhr Razi, tafsir Jami' Al-Quran, tafsir Nasabi, semualah. Kalau ada ayat Quran, nama dia dulu. Lepas nama dia, baru sahabat lain, baru tabi'in, baru tabi'in, baru itu ikut urutan. Ibnu Abbas dulu. Dia a'lam bi kitabillah, sangat mengetahui dan faham kitab Allah. Baik. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Bainama ahlul jannati, ini masuk langkah lain ni.
ketika mana ahli syurga itu yataladzadzuna fiha, masuk syurga, tengah berlazat-lazat di dalamnya, duk tengah seronok dah ni, ingat tak ada apa dah, tutup lah kan. Wa idzan nida'u min qibalillah, maka tiba-tiba seruan dari pihak Allah Ta'ala, tahu dengar bunyi keluar arahan. Kalau kita kok sekolah ke kok kampung kan keluar kok speaker, keluar speaker lah. Apa arahannya? Ini kepada Jibril dulu. Intaliq ya Jibrilu ilal jinan. Jibril, pergi kamu ke semua syurga. Tuhan suruh ni. Waktu tu tuan-tuan, berubahlah posisi tugas Jibril. Dulu atas dunia dia duduk kerja sampai wahyu. Waktu ni tak turun dah wahyu. Dia kerja lain. Ikut Tuhan suruh nak buat apa. Yang ni Tuhan suruh buat apa. Tuhan kata, intaliq ya Jibril ilal jinan. Hampir masuk syurga kan? Lepas tu dia tanya aku nak buat apa tu. Wa'tina bihadhiratil qudsi. Hang bawa mai satu syurga nama dia Hadirah Qudsi. Hadhiratul Qudsi ni nama satu syurga di dalam syurga. Nama satu syurga. Tuan-tuan, dalam syurga ada syurga. Besar. Tuhan suruh pergi ambil. Hampir ambil tak? Satu syurga tu. Apa tujuan kena pergi ambil syurga Hadhiratul Qudsi? Liudhifa fiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, untuk aku pertamukan. Maksud pertamukan ni, aku nak menerima tetamu. Siapa dia? Muhammad. Tu dia. Tu cerita hak tuan-tuan tak nak dengar. Rupanya Tuhan nak muliakan Muhammad. Adakah Nabi Muhammad saja? Wa ummatahu, dan umat dia. Tengok. Dia cerita dia tuan-tuan, di padang mahsyar ke, di akhirat dalam syurga ke, semua keutamaan Nabi Muhammad dengan umat dia. Siapa dia? Tahu umat dia? Kita. Hamailah Nabi mana, umat Nabi mana pun, Nabi mana sekali pun. Pasal apa? Kejadian yang bakal berlaku di padang mahsyar. Dalam doa ramai-ramai ni tuan-tuan, Allah tak tahu sajalah padang mahsyar. Manusia ni kira tak boleh tengok lah lantai padang mahsyar tu. Rapat. Ramai sungguh manusia. Maka satu demi satu Nabi-Nabi zaman dulu pakat duk angkit tangan. Duk angkit tangan. Nabi Musa angkit tangan. Kan? Nabi Musa kata, selesai aku ni. Punyalah tak tahan. Teruk. Nabi Musa sendiri, Tuhan oi, bagilah aku jadi umat Muhammad lah. Pasal apa? Kerana mereka semua tahu kedatangan Muhammad dan kelebihan jadi umat Muhammad. Tuhan kata, Musa, please sit down. Hang duduk. Pasal apa ya Allah? Sebab hari ini urusan Muhammad dengan umat dia. Nabi Isa angkat tangan juga. Sama jawapan Tuhan. Nabi Nuh angkat, Nabi ni angkat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim AS. Urusan hari ini ialah urusan Muhammad dengan umat dia. Hamba tak sarut kata apa, hamba diam. Tu dia hamba tahu. Selesai urusan Muhammad dengan umat dia, baru hampa. Berapa ribu tahun, tunggu. Tuan-tuan, kalau tak sedap diri lagi, kelebihan jadi umat Muhammad, rugilah. Itulah kelebihan umat Muhammad. Dan Nabi Muhammad ni tuan-tuan, kelang kabut dia kerana umat dia di akhirat. Dia sebut anak cucu dia, Rasulullah ni dia lain. Tapi kalau sebut umat dia, tengah tidur celapak bangkit. Nak abang kata, prihatin sungguh Nabi Muhammad. Yang kita lah punya kelekut lidah nak selawat. Balun sikit. Tunggu apa? Selawat lebih banyak. Selawat kepada Rasulullah tu bagus. Okey. Bila dah diarahkan Allah untuk pertamukan, jadikan Nabi Muhammad dan umat dia tamu ni, ambil Allah arah Jibril pergi ambil no. Fayantaliqu Jibrilu ilal jinan, maka bertolak pergilah Jibril itu ke syurga-syurga. Jinan tu banyak syurga. Kalau satu syurga dikata jannah, jinan itu jamak taksir, syurga-syurga. Wa yatufuha, dan dia pun pusing pergi cari
taulan wa ardan, pi kot tu tak jumpa, pi arah manjang tu, pi melentang tak jumpa. Hadiratul kursi ni duk tak mana, bukannya kecil syurga ni. Falam yajid syai'an, maka tidak mendapati akan sesuatu. Fayati ila saqil arsy, maka datanglah dia Jibril ke penjuru arash, di sebelah anjung. Saq tu dia kata anjung arash. Wa yaqulu, dan berkatalah Jibril, ya Rabb, Tuhanku, qad tiftul jinan kullaha, sesungguhnya aku dah pusing tawaf habis seluruh syurga semuanya. Fama wajadtu syai'an, aku tak dapat, tak jumpa Tuhan. Fayaqulullah azza wa jal, maka berfirman Allah Ta'ala kali kedua ni, intaliq, mupi sekali lagi hai Jibril, ila jannati adnin, ke syurga-syurga adnin, syurga adnin. Wanzur ila a'laha, wanzur fi a'laha, hang sampai tang syurga adnin tu, hang tengok ke atas, hang dongok ke atas, hang tengok ke atas. Fa innaha ruknun min arkaniha, dan sesungguhnya ia syurga hadiratul qudsi itu ialah satu rukun, artinya satu penjuru daripada penjuru syurga adnin. Tuan-tuan sekalian, syurga paling hebat ni hak ni, oleh kerana mulianya Nabi Muhammad dan umat dia, diarahkan Jibril bawa syurga tu mai. Jibril pergi kali kedua, pergi tengok-tengok, rupanya duk tang ni. Ini dia sebutlah hadis tu. Ni benda hak tak jadi lagi, Nabi cerita siap dah, dikarang oleh ulama, disusun memudahkan kita. Maka dia pun pi, fayantaliqu Jibril ila jannati adnin fayatufuha fa idza huwa bi jannatin min ad-durril ahmari, maka pergilah Jibril alaihi salam ke syurga adnin fayatufuha, maka dia pusing sekali, tiba-tiba dia tengok, subhanallah, fa idza huwa bi jannatin min ad-durril ahmar, tengok-tengok, ya Allah, ini syurga yang dibuat daripada permata dur yang berwarna merah. Agak-agak berapa nilai dah tuan-tuan? Jangan tanya. Nak nilai, kalau bidadari syurga ni suah hujung jari mai ke dunia ni, terpadam cahaya matahari hujung jari tu. Kalau dia mai ke mana tu, yang orang duk mimpi jumpa bidadari syurga tak kelapak apa tu, yang mujahidin Hamas boleh perang, kan takut apa? Depa ni tuan-tuan, bau syurga dah harum di bumi Gaza tu, dia tak takut apa? Dah bau semerbak haruman syurga di tebing barat yang ada Baitul Maqdis tu, dia nak takut apa? Dia boleh perang tuan-tuan 3-4 hari tak menayak, tak tidur, punya lah kuat tentera Hamas ni. Tentera Israel tukang ganti, tentera Israel ramai 120,000 anggaran, hak guna Allah. Hak tu campak semua. Hak tu lah tentera di darat, tentera di laut, hak kerja tembak, hak kerja terbang, hak semua campur-campur. Hak duk kerja berobat orang 120,000. Sehari dia boleh tukar 3-4 shift. Masuk satu brigade kawasan ni, perang. Hamas tak tukar-tukar 3 hari dah. Kes ni yang para pengulas ni duk kata tentera paling kuat dalam dunia. Tapi jangan pelik, sebab Nabi sebut dah. Nabi sebut apa? Tu saya duk tengok kes di Gaza, di Palestin ni tuan-tuan, mana-mana hadis yang Nabi sebut, semuanya bermunculan satu demi satu, keluar habis. Nabi bersabda, la tazalu ta'isabatun min ummati yuqatiluna fi abwabi Dimashqa wa ma hawlahu wa fi abwabi Baitul Maqdisi wa ma hawlahu zahirina 'ala al-haqqi ila yaumil qiyamah la yadhurruhum man khadhalahum. Timbul terihlah. Akan ada, kata Rasulullah, umatku sekelompoknya akan berperang. Ada perang di depan Damsyik dan sekitarnya. Ada yang berperang di depan pintu Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Di depan Baitul Maqdis itu di Masjid Aqsa lah, tebing barat. Adapun wa ma haulahu, dan yang sekelilingnya, itu saya gambarkan sebagai Gaza. Itu keliling dah. Mereka ini tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun.
dan mereka akan perang sampai hari kiamat. Tuan-tuan, Hamas sudah pun berikrar kita akan lakukan qisas. Apa dia qisas? Qisas ni bunuh balah. Kita dalam jarak 6 bulan lagi kita akan hancurkan Tel Aviv. Seperti mana mereka hancurkan Gaza. Gaza hancur, tuan-tuan. Rumah ada 20% saja lagi. Orang Gaza 2.4 juta hidup dalam khemah. Kerana orang Palestin belajar daripada peristiwa 1948 Nakbah kali pertama, mereka diperang, mereka lari keluar. Mereka belajar daripada sejarah, kali ini kalau perang, kok mana pun kami tak keluar. Israel jadi buntu. Tuan-tuan bayangkan, waktu keluar dari runtuhan ni, baru kena tembak. Lah ni duduk tembak, riuh rendah. Bom. Ada video terbaru saya tengok, berkecai budak-budak. Berkecai orang tua, kaki hancur. Duk hidup lagi. Tu kalau mati terus pergi senang. Sampai tahu tu. Keluar daripada runtuhan, kaki tak ada dah. Tangan tak ada, mata tak ada. Tapi apa dia jawab? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tetap bersama dengan Hamas, dengan muqawamah. Kita bebaskan Al-Quds. Itulah dia orang Gaza. Tapi tak peliklah, tuan-tuan. Kalau tengok dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, kan kata ulama, kalau kita ditimpa musibah bencana berat, ataupun kita dengar orang ditimpa, contohnya lah, kita dengar orang Palestin kena, kesian lah, tak kesian apa, mati 23,000, bawah runtuhan 5,000 tak keluar lagi. Hak runtuh beda 3 bulan dulu, kubur tu. Yang cedera 55,000. Sakit dah hati dengar, sakit, pedih dan sedih. Kata ulama, kalau kita nak menenangkan jiwa dan perasaan, perkukuhlah akidah kita melalui memahami sifat ma'ani yang ada pada Tuhan. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana Tuhan bersifat iradah. Tuhan nak lagu tu. Pasal apa teruk sangat ni? Kerana kudrah dan iradah Allah. Tuhan nak berlaku begitu. Dengan sifat berkehendak iradah Allah, Allah menentukan sebahagian mungkin mutaqabilat. Mana mungkin berlawan. Kalau mungkin berlawan ni, Tuhan tak boleh tentu. Bukan tak boleh. Akal kita yang tak boleh terima. Tuhan boleh buat semua. Maksudnya apa? Dengan sifat iradah Allah, kalau Allah tentukan seorang baby lahir keluar, rambut dia lurus. Makna menafikan rambut selain rambut lurus. Kalau seorang warna sesuatu benda itu putih, menafikan selain putih. Mana ada duduk dalam satu benda, ni lah putih, ni lah hitam. Ada gitu. Itu panggil mungkin mutaqabilat. Kalau Malaysia, Allah dengan sifat kehendak Allah, Allah nak Malaysia itu aman, artinya menafikan perang. Kalau Palestin, Allah nak perang, berjihad kerana pertahankan Al-Aqsa, artinya menafikan aman. Pasal apa jadi perang ni? Tuhan nak begitu. Nak kalau bagi. Nampak tak? Apatah lagi, kalau kita lajak pergi sifat ke-9, sifat ma'ani Allah, nama dia sifat ilmu. Ni yang cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud. Orang tahu cerita Namrud dengan Nabi Ibrahim. Ketika Namrud itu keluar pergi berburu, daripada kota, dia tinggal istana dia, dia tinggallah kuil-kuil dia. Ikutlah pegawai perabadi dia, pengawal semua ikut, tinggal tak ramai, sunyi. Nabi Ibrahim tengok, ini peluang bagus ni. Berhala punya banyak. Nabi Ibrahim ambil kapak dia, libas pancak semua, tinggal hak besar sekok tu. Pergi gantung hak besar sekok tu. Nanti dia balik tanya, Namrud tanya, beda perli dia. Balik-balik mai, Namrud tanya, siapa punya kerja? Dia kata hak kerja ni tak ada orang lain, Ibrahim. Tangkap. Bawa menghadap depan aku, hampa ikat dia, hampa bakar. Nabi Ibrahim ditangkap.
Ditanya, ni siapa buat ya Ibrahim? Kan dalam Quran tu, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ni hak besar tu lah buat. Celah tu tuan-tuan, jatuh hukuman, dibunuh, caranya dibakar. Celah tu Jibril mai. Jibril mai tanya Nabi Ibrahim, Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ibrahim, alakal hajatu, hang ada hajat tak? Dia tanya, apa malaikat Jibril tanya, hang ada hajat tak? Nabi Ibrahim jawab, aku kalau dengan hang nothing, tak ada apa, aku nak hajat apa? Malaikat Jibril kata, bukan dengan aku, hang dengan Tuhan, dengan Allah. Hang ada tak? Takkan tak ada nak berdoa minta bagi selamat? Kamu kan seorang Nabi lagi Rasul. Sekali hang buka mulut, selamat. Nabi Ibrahim jawab apa? Kafa ilmullah anis su'ali. Memadalah sifat ilmu yang ada pada Allah daripada aku duk minta-minta ke dia. Takkan Tuhan tak tahu aku nak kena tangkap? Takkan Allah tidak tahu aku akan diikat? Dan takkanlah Allah tak tahu aku akan dibunuh? Kalau dah Tuhan tahu, aku nak minta apa? Nampak tak tuan-tuan? Ni hadut jadi di Palestin ni. Tuhan tak tahu ke? Allah itu muhitun bi'ilmihi, melitupi seluruh ilmu iaitu sekalian. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tu surah Yasin pula. Tuhan tahu yang duk depan, yang duk di belakang. Sebab sifat ilmu Allah itu sifatun qadimatun mawjudatun qaimatun bidzat. Sifat yang sedia, yang ada lagi berdiri pada zat. Kita, sifat tahu kita tidak baharu. Jangankan kata sifat kita, diri kita pun ada surat beranak keluar mai bila. Tapi kalau anak siapa jadi doktor, budak hanya jadi doktor ni memang budak cerdik Tengok, dia kena mengaji apa? Kimia lah, biologi lah, mat tambahan lah. Dan menjadi kebanggaan mak bapak anak jadi doktor, mengaji bidang kedoktoran. Pasal apa? Cerdik, normal. Orang mengaji 4 tahun, mereka mengaji 6 tahun, 7 tahun, sampai habis semua. Orang saraf, nama ubat ribu-ribu. Kau senang nak jadi doktor, nak keluar seorang jadi doktor. Maka bila dia jadi doktor, sakit pergi jumpa siapa, tanya siapa, dah hang pandai. Pakcik sakit urat tak mana? Sehari berapa kali pakcik rasa? Kata cerdik, kata ada ilmu, sifat ilmun. Dah, maknanya itu ialah sifat ilmu yang baharu. Dulu tidak tahu, sekarang baru tahu. Itulah bedanya. Ni masjid ni pun, Ajit tanya engineer apa hak buat masjid ni, pitanya dia guna berapa kilo simen, berapa kampit, berapa, tak tanya lah berapa biji. Kalau tanya berapa butir pasir yang gunakan, memang tak. Berapa ketui bata hang guna, tak tahu. Jadi Allah Maha mengetahui. Lepas Nabi Ibrahim kata begitu, Nabi Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya teringat cerita ni tuan-tuan. Sebiji orang Gaza. Orang Gaza ni, dia sangat jarang meminta daripada Tuhan. Kerana kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu dhikri an mas'alati a'taituhu ma afdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dirinya memujiku, kata Allah, artinya dia banyak berzikir, berbanding dia meminta-minta, nescaya akan aku berikan lebih baik berbanding orang yang minta. Bila kata lagu ni, jangan silap faham. Tak boleh doa banyak dah. Minta ke Tuhan, bagus. Lagi banyak minta, lagi bagus. Ud'uni astajib lakum. Tetapi, andai bertembung antara tuan-tuan meminta dengan ingat puji Tuhan, afdal puji Tuhan. Tuhan tahu semua, nak kalau apa? Kita hak tu doa noh. Saya lah. Kalau berdoa ni, habis minta semua kekayaan ni. Ya Allah, ya Tuanku, bukalah pintu rezeki untukku, ya Allah. Apa kalau nak ganti daripada minta dengan Tuhan? Ya Razak, kan? Ya Fattah, Ya Mannan, itu zikir. Tapi kita payah. Tambah-tambah kalau tak tuan-tuan doa lagu ni, ulama-ulama tidak membenarkan. Dia
Doa lagu ni jangan. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya kekayaan itu ada di langit, turunkanlah ya Allah. Andai ada di bumi, berikanlah kepadaku ya Allah. Macam Tuhan tu tak tahu. Itu dia tidak confirm. Maka doa ni ulama larang. Jangan doa gitu. Kerana Allah bersifat ilmun. Itu dah. Nampak tak? Baik. Pukul 9 lah. 8.35. InsyaAllah tu nak sikit lagi. Lepas tu jadi apa pula? Dia pipi tuan-tuan, dia tengok syurga Hadhiratul Qudsi itu dibuat daripada permata dur merah. Musyarrafatun 'alal jinani kulliha, yang menjulur ke atas seluruh syurga. Tuan-tuan, benda paling tinggi, harga paling mahal kalau nak beli kondo. Jadi Hadhiratul Qudsi ni dia menjulur. Syurga lain duduk bawah dia. Itulah tempat syurga di dalam syurga yang paling tinggi. Tujuannya untuk mempertamukan Nabi Muhammad dan umat dia. Walaha babun min asjadin. Ini sifat dia. Dan baginya ada pintu daripada asjad. Ain, sin, jim, da. Asjad ni apa dia? Asjad itu ialah jauhar. Permata jauhar daripada dur dan juga yaqut. Nilai dia tak usah cerita. Berlian tu tuan-tuan, tengok kecil ya. Harga juta-juta, bilion-bilion. Kita tengok kan tahu, tak ada apa. Sopa dia tengok, buat hak tiruan kita tak tahu Tapi pakar dia tahu. Saya pernah pergi sekali di Indon tahun 2014-15, lama dah. Pergi waktu tu di Pulau Sumatera. Orang di situ ketika itu tengah duk gila batu cincin. Sampai dia kata ada masjid lantai buat dengan batu cincin. Gila. Depa lah cerita betul ke tak betul, saya tak nak tengok. Jalanlah di mana pun, di Padang lah. Lepas tu pergi Bukit Tinggi. Rata semua ada mesin duk canai batu cincin tu. Dia tak pakai dah satu cincin. Ada jari 10 cincin. Gedebong. Tak cukup lagi, dia pakai rantai. Rantai dah. Hak besar kali, besar telur ayam. Batu cincin tu. Ada semua, mesin canai pun. Itu hak dunia. Gila sungguh. Saya pipi, saya pun lekat pula lah menyakit gila cincin tu. Poli tak kira lah. Sampai kelar duk ada lagi. Lepas tu, satu hari saya turun daripada hotel. Itu kali pertama lah, tak pernah pergi Indo ni kali pertama. Ada seminar, ada conference. Bila saya tengok ada seorang tu, umur 50 lebih dah, tua. Dia pakai cincin ni 10 jari 10 cincin. Dengan seluar jin, piah tak pakai, rambut panjang, rantai punya lah besar. Tengok batu cincin besar telur ayam tu. Saya ketuk fikir latihan ni orang Islam ke apa. Terlupa nak pergi salam kat dia. Terus tanya, Bapa, aku ingin nanya sama kamu Pak, kalau aku ini datang dari Malaysia Pak, liburan. Kalau jalannya mau pergi ke pantai, ke arah mana Pak? Dia jegi kat saya. Jegi aku tu. Assalamualaikum. Dia pali kita. Assalamualaikum Pak, salamnya dulu. Malu lah. Saya pakai lebay. Aku nak pergi salam, takut hang tak Islam. Rupanya dia Islam, dia marah kita tak pergi salam. Tengok pakaian tu. Hit tu saya lepas pada tu saya berjaga-jaga. Kita masuk beli kedai runcit di kampung kan di mana, pakai masuk ku tu ya. Tu salam tak bagi. Pergi rosek tak jumpa gula tak mana, salam tak bagi. Lepas pada tu saya berhati-hati. Rupanya salam, ucapan terawal diungkap oleh Nabi Adam AS. Assalamualaikum kepada para penduduk di langit, itu para malaikat Allah. Baik, sikit lagi. A'na min dhahabin ahmar. Asjad itu lebih bernilai daripada emas merah. Fala yaqdiru an yasifaha ahadun. Tak ada siapa boleh menggambarkan dia punya nilai cantik dia tu, illa allazi qala laha kuni fakanat, kecuali hanyalah zat yang baginya bila dia kata kuni, jadilah kamu, fakanat, maka jadi. Siapa dia? Tuhan saja yang tahu. Nak abang kata nilai dia, kita tak tahu. Jadi cincin saya beli hak sana murah-murah je lah, tak mahal pun. Saya balik tengok kawan saya pakai kecil ya.
Saya tanya dia, ni berapa? Anta teka. Bila teka ni mula. Kita pun buh lah, nak buh tinggi sangat, takut tak betul. RM500. Up sikit lagi. RM1,000. Up sikit lagi. Kita pun buh RM1,000, bukan dia. Takkan RM3,000. RM5,000. Up sikit lagi. Betulah lah kali dah bang. Ni nak bang kat entah. Ada geran. Cincin ada geran. Di mana punya dia dapat? Di Burma. Batu jit hak kalau hijau tu memang harga dia mahal. Saya lah kali saya tanya dia, abang ni harga dia berapa abang tu? Ni jangan abang ke orang kan. 25,000. Gila saya kata. Tengok debu berkarat pun. Tak percaya ni geran ada. 25 ni murah. Ada orang 18,000. Waktu tu dia berniaga. Dia memang duit banyak. Dia jutawan. Lepas tu menurun sikit. Kalau saya abang, tuan-tuan kenal, tapi saya tak mahu abang. Kenal. Muda-muda ya, tapi jutawan. Baik. Tu nak gambarkan kalau dunia, kalau akhirat. Minyak wangi lah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pakai paling mahal berapa? Minyak wangi. Minyak wangi atas botol RM10 tu lah. Bubuh sehari, esok masam. Siapa pernah beli minyak wangi RM1,200? Saya pun tak nak beli. Tapi saya pernah masuk kedai Arab minta minyak wangi yang Raja Saudi pakai. Dia keluar tapi dia kata ini pun nombor 3. Nombor 3 pun tak apalah. Kalau nombor 1 botol besar tu 3,000, 4,000. Na'udzubillah lah. Kita pakai hak nombor 3. Nombor 3 hak 100 ml tu kalau minyak lain 70 rial. Kalau yang itu tuan-tuan saya beli harga dia RM700. Saya pun baliklah. Banyaklah minyak wangi saya balik jenis tu jenis ni. Out putih. Saya offer kat kawan-kawan, hampa nak ambil. Dalam 10 jenama minyak wangi, minyak tu lah paling diminati. Saya beli RM700, tinggal minyak tu lah, tak boleh jadi. Stok ngayak tu aku nak pakai kok. Habis. Rupanya nilai harga tu memang wangi. Cek sikit-sikit ya, seminggu duk bau. Memang wangi. Bayangkan hak Raja Saudi pakai. Lepas tu di airport, saya tengok minyak wangi, try tengok, harga dia RM1,200 satu botol. Rupanya ada offer. Tinggal harga RM400 lebih, saya beli RM400, tak RM400 ke RM700 saya tak ingat. Nak try tengok sekali lah hidup. Balik ke rumah, bagi hadiah ni ke orang perempuan ni kak dengar tak? Kok lah nak puji. Lah abah, ni RM700 ni lauk 3 bulan. Oh enggak. Kita nak entertain dia. Nah abang kata apa? Nilai hak dunia dengan hak syurga tuan-tuan bernilai. Tu murah aja. Orang kaya-kaya tuan-tuan, dia boleh pakai jam harga dia RM500,000. Murah lah RM500,000. Saya pergi ke Penang, dekat ada satu plaza tu, jam di bawah tu semua jam. Saya tengok tu dia ada satu kedai jam kecil lah, tapi Pak Gad dah 2 orang. Saya tengok dalam tu ada Chinese dua beranak duk tengah tengok jam kecil, jam Rolex ke apa tau. Dia nak beli ke anak dia, tengok harga RM450,000. Murah. Datuk Ali Syukri tengok dia punya kereta dia, barang main. Orang kaya. Itu dunia. Ada tak nilai tuan-tuan nak nilai balik dengan syurga? Semua jifah bangkai. Sebab tu kalau orang lain kita tengok ada, jangan duk jealous ha. Tuan-tuan main duk sembahyang gedebuk-gedebuk ni, itulah dia nilai paling tinggi. Kita tak ada apa, tak apa. Balik syurga esok Tuhan nak bagi, ya Allah. Maka tumpulah yang kekal. Dunia semua hilang. Kalau nak ligan bab branded ni, mampu. Saya pernah lah sekali merasa pergi ke Perancis hari tu ni 2017. Kawan saya bawa lah, Syekh, entah kena beli Syekh, murah. Kita pun belilah, beli jam satu kat isteri lah, beg tangan satu, harga dia €300, kali tengok kali 6 berapa dia tau. Lebih kurang jam pun harga RM1,500, beg RM1,500. Dia kata murah ni Syekh, murah. Nak percaya tak percaya, nak percaya tak percaya, nak murah ni. Saya pun beli bila ada duit banyak tu ya.
beg tangan satu dengan jam. Jenama dia Michael Kors. Balik main turun kat airport, saya lari pergi kedai beg dengan kedai apa nama jam. Tengok-tengok terkejut badak bewak beruk. Jam yang saya beli setengah 2,000 di sana, harga dia 9,000. Michael Kors. Ada soal mana? Rupanya sungguh, pasal itu orang duk gila pergi ke Perancis, Itali, duk beli barang branded. Tu hak nombor 3. Kalau hak nombor 1, mampu. Tahu di Perancis ada satu cucuk nama dia apa nama? Macaron. Hak kalau merah, kalau putih, kalau kuning, kalau hijau, macaron. Tengok tak ada apa. Sebiji RM12 duit kita. Budak-budak kita tahu. Pesan ke ayah dia, ayah beli hak tu. Itulah dia dunia nak bang tuan-tuan. Saya cerita ni kan apa? Lepas ni tuan-tuan akan dihidangkan lagi dengan bacaan masuk ke syurga dengan nikmat yang tak ada nilai ni nak masuk ni. Ni mula dah ni masuk syurga. Tapi terang nak habis cerita perasaan 2 tahun lagi bah. Ni banyak lagi. Baca seminggu sekali mana boleh habis. Tak berhentilah no, isyarah. Baik. Jadi berhenti di situ. Qusuruha aliyatun qutufuha daniyah. Itu nak cerita dia punya sifat Hadhiratul Qudsi, istana dia bagaimana, buah-buahan dia bagaimana dan sebagainya lah. Jadi malam ni taklah banyak sangat saya cerita bab Palestin kerana ada perkembangan, cuma tak terlalu ni. Perang masih berjalan macam biasa tuan-tuan. Ada sikit nanti mungkin bulan depan kita akan ada perkembangan terbaru. Cuma perkembangan setakat ini nak cerita pun panjang meleret. Tak mau cerita bulan depan. Saya kira dan buka dia meleret panjang payah. Tak terlalu ni sangatlah, berbeza sangat. Adalah perkembangan sikit-sikit. Jadi berhenti di situlah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asiyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.